Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ikuti bidang akidah tingkatan 4, pelajaran yang ke-10 dengan tajuk Allah Maha Pembalas dan Maha Perkasa. Dan untuk hari ini kita akan masuk unit yang kedua, iaitu Al-Jabbar. Nama Allah Al-Jabbar. Di bawah tajuk Al-Jabbar ini kita akan bincang tentang maksud Al-Jabbar, dalil nakli nama Allah Al-Jabbar serta kefahaman mengenai nama Allah Al-Jabbar. Al-Jabbar adalah merupakan Asma'ul Husna yang ke-9. Apa maksud Al-Jabbar? Al-Jabbar ialah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Allah berkuasa secara mutlak bermaksud Allah berkuasa sepenuhnya untuk melakukan segala kehendaknya. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka tidak ada sesiapa pun yang boleh menghalang kehendak Allah. Apabila bertembung antara kehendak Allah dengan kehendak manusia, nescaya yang akan terjadi adalah kehendak Allah. Ini bermakna apa yang kita kehendaki hanya akan terjadi apabila kehendak kita itu adalah bersesuaian dengan kehendak Allah. Tetapi sebaliknya, jika apa yang kita kehendaki itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka apa pun yang kita lakukan, semua itu akan menjadi sia-sia. Ini dapat kita lihat daripada kisah berikut. Yang pertama kita lihat kisah tentang Fir'aun. Fir'aun telah bermimpi akan lahir seorang lelaki berketurunan Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaannya. Kemudian Fir'aun telah memerintahkan agar semua bayi lelaki yang lahir dari keturunan Bani Israel dibunuh. Fir'aun berharap dengan berbuat begitu, kerajaannya akan selamat dan dia akan kekal berkuasa. Malangnya, kehendak Fir'aun tidak sama dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata lelaki yang akan menghancurkan kerajaannya adalah lelaki yang membesar di istananya sendiri, iaitu Nabi Musa AS. Pengajaran daripada kisah ini ialah walau sehebat mana pun perancangan kita, jika ia tidak sesuai dengan perancangan Allah, maka semua usaha kita akan menjadi sia-sia. Itu membuktikan bahawa Allah itu Al-Jabbar. Allah Maha berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Seterusnya kita lihat kisah yang kedua. Kisah tentang Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Nabi Yusuf telah merancang untuk melenyapkan Nabi Yusuf. Dengan izin daripada ayah mereka, Nabi Yusuf telah dibawa ke hutan untuk berburu. Di sana Nabi Yusuf telah dicampakkan ke dalam sebuah perigi. Kemudian apabila mereka balik, mereka memberitahu kepada bapa mereka bahawa Nabi Yusuf telah mati dimakan serigala. Dan ini menyebabkan ayah mereka iaitu Nabi Yaqub berasa sangat sedih. Seterusnya pada sangkaan saudara-saudara Nabi Yusuf ini telah mati di dalam perigi tersebut. Sebaliknya, Nabi Yusuf telah diselamatkan dan dijual ke negeri Mesir. Kemudiannya Nabi Yusuf telah menjadi raja dan saudara-saudaranya yang pernah merancang untuk membunuhnya datang mengemis, meminta makanan kerana terjadi kemarau dan kebuluran di tempat mereka. Jadi kisah ini menunjukkan bahawa kehendak manusia jika tidak sama dengan kehendak Allah, maka kehendak manusia tidak akan berlaku. Sebaliknya yang akan berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Ustazah harap kamu faham apa yang dimaksudkan dengan Allah berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Seterusnya kita lihat dalil nakli nama Allah Al-Jabbar. Nama Allah Al-Jabbar ini ada dinyatakan dalam firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Maksudnya, dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali dia,
yang menguasai seluruh alam, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha melimpahkan keamanan, yang maha memelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha berkuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Jadi kita lihat di sini, perkataan Al-Jabbar dalam ayat di atas, ini perkataan Al-Jabbar bermaksud Allah yang maha berkuasa. Berkuasa Allah dan berkuasa manusia itu berbeza kerana kuasa manusia itu terbatas, manakala kuasa Allah itu tidak terbatas. Kita berkuasa selagi Allah memberi kuasa tersebut kepada kita. Tapi apabila Allah mengambil semula kuasa tersebut, maka kita tidak punya apa-apa. Seterusnya, kita lihat pula kefahaman mengenai nama Allah Al-Jabbar. Kefahaman yang pertama ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dan menguasai seluruh alam. Semua makhluk berada dalam pemerintahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kefahaman yang pertama ini menjelaskan bahawa segala yang ada di alam ini sama ada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang, udara, langit, bumi dan sebagainya, semuanya adalah hak milik Allah. Semuanya di bawah kekuasaan Allah. Semuanya mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat pula planet-planet ini berputar di atas paksi-paksinya. Tiada siapa yang mampu mengatur pergerakan planet-planet ini yang tersusun dan teratur melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkuasa ke atas sekalian makhluknya. Seterusnya, kita lihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang 7 petala langit dan bumi dengan kekuasaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis kursi yang berbunyi, Anal Jabbar, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Maksudnya, akulah yang maha perkasa. Di manakah orang-orang yang berkuasa? Di manakah orang-orang yang menyombong semasa di dunia? Riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan hadis di atas, jelas menunjukkan bahawa Allah itu maha perkasa. Tiada siapa pun yang dapat mengatasi kekuasaan Allah. Semasa di dunia, kita rasa kita hebat, ada kuasa, bijak, kaya, kuat, sempurna. Kita rasa semua itu adalah milik kita. Kita boleh buat apa saja, tapi kita silap. Kita tak sedar bahawa semua itu adalah hak Allah. Tak ada satu pun sebenarnya hak kita. Semua adalah pinjaman. Allah boleh ambil semula bila-bila masa sahaja. Dan Allah boleh ambil dengan macam-macam cara. Sama ada melalui kemalangan, kebakaran, kecurian, bencana alam dan sebagainya. Oleh itu, janganlah kita bersifat sombong. Di alam akhirat nanti, Allah akan bertanya, di mana orang yang merasa dirinya hebat? Di mana orang yang merasa dirinya berkuasa selama ini? Ketika itu, barulah kita nak insaf. Tapi, keinsafan ketika itu sudah tidak berguna lagi. Oleh itu, insaflah dari sekarang. Jangan sekali-kali kita bersifat sombong. Kita tak tahu bila ajal kita akan datang pada kita. Seterusnya, mari kita lihat kefahaman mengenai nama Allah Al-Jabbar yang kedua, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dipersoalkan perbuatannya. Setiap perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengandungi hikmah yang tersembunyi. Firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-23, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Maksudnya, dia tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, sedangkan merekalah yang akan ditanya kelak. Ayat ini menjelaskan bahawa kita tidak boleh sama sekali mempersoalkan tentang apa yang Allah lakukan. Sebaliknya, kita mesti yakin bahawa setiap yang dilakukan, setiap yang dibuat oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Setiap perbuatan Allah ada hikmah yang tersembunyi, ada rahsia di sebaliknya. Ustazah akan tunjukkan beberapa contoh ciptaan Allah dan hikmahnya. Antaranya ialah Allah menjadikan manusia.
Allah menjadikan manusia dengan pelbagai rupa, pelbagai bangsa. Antara tujuannya adalah supaya kita saling berkenalan antara satu sama lain. Kemudian Allah menjadikan manusia dengan pelbagai keadaan. Ada yang miskin, ada yang kaya. Antara tujuannya adalah supaya kita dapat saling bantu-membantu. Seterusnya Allah menjadikan flora dan fauna. Antara tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai makanan, sebagai sumber pendapatan, sebagai ubat-ubatan, sebagai sumber ketenangan jiwa, sebagai pelengkap rantaian makanan dan sebagai ujian kepada kita untuk membuktikan bahawa kita taat perintah Allah. Seterusnya Allah menjadikan penyakit. Antara tujuannya adalah supaya kita tahu betapa nikmatnya sihat, betapa nikmatnya kebebasan. Macam sekarang ini, kerana pandemik COVID-19, kita hilang kebebasan bergerak ke sana sini. Seterusnya untuk menguji kesabaran dan keimanan seseorang. Seterusnya Allah menjadikan syaitan. Jadi syaitan pun ada sebab Allah jadikan, bukan satu perkara yang sia-sia. Jadi antara tujuannya adalah untuk menguji ketaatan dan keimanan manusia kepada Allah. Para pelajar yang dikasihi sekalian, hikmah perbuatan Allah itu ada yang kita tahu dan ada yang kita tidak tahu. Kita tidak diwajibkan mengetahui hikmah setiap perbuatan Allah. Tapi kita perlu yakin bahawa setiap yang dilakukan oleh Allah itu ada hikmahnya. Kita perlu yakin bahawa apabila Allah melarang atau menjauhkan kita daripada sesuatu, pasti kerana terdapat mudarat bagi kita. Apabila Allah menyuruh atau mendekatkan kita kepada sesuatu, pasti kerana ada kebaikan di dalamnya. Kerana hanya Allah sahaja yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Seterusnya, mari kita lihat kefahaman mengenai nama Allah Al-Jabbar yang ketiga, iaitu manusia wajib bersifat merendah diri kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan mencampakkan makhluknya yang bersikap takbur dan bongkak ke dalam neraka Jahannam. Apabila kita faham Allah itu berkuasa mutlak dan tidak ada sesiapa pun yang boleh mengatasi kekuasaan Allah, maka kita wajib menanam dalam diri kita sifat merendah diri. Jika ada dalam diri kita itu sifat sombong, maka perlu dibuang dengan segera. Kerana orang yang bersikap sombong tidak layak masuk syurga Allah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis di bawah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud syurga dan neraka berdialog. Syurga berkata akan masuk ke dalamku orang yang lemah dan para miskin. Neraka pula berkata akan masuk ke dalamku orang yang bengis dan sombong. Maka Allah berfirman kepada neraka, engkau adalah siksaanku. Aku membalas denganmu sesiapa yang aku mahu. Dan Allah berfirman kepada syurga pula, engkaulah rahmatku, aku mengasihi denganmu sesiapa yang aku mahu. Itu adalah riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa orang yang sombong, angkuh, takbur, suka bangga diri, suka memperlekehkan orang lain, tempat mereka adalah di neraka. Manakala orang yang merendah diri, orang yang bersikap tawaduk, orang yang menjauhi sifat sombong adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni syurga. Ini ada dinyatakan dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-83. Seterusnya, rumusan daripada apa yang kita pelajari hari ini tentang kefahaman nama Allah Al-Jabbar. Yang pertama ialah Allah memiliki dan menguasai seluruh alam. Yang kedua, Allah tidak boleh dipersoalkan perbuatannya. Dan yang ketiga, manusia wajib merendah diri. Sebagai penutup, tadi kita dah belajar tentang nama Allah Al-Jabbar. Bagaimana kita nak buktikan yang kita beriman dengan nama Allah Al-Jabbar? Antara sikap orang yang beriman dengan Al-Jabbar ialah yang pertama, sentiasa mengikat kehendaknya dengan kehendak Allah dengan cara sering menyebut insya Allah. Sebagai contoh, bila kita berjanji, sama ada berjanji dengan diri sendiri atau berjanji dengan orang lain, kita mulakan dengan menyebut insya Allah. Insya Allah saya akan belajar bersungguh-sungguh. Insya Allah saya akan sentiasa berbakti kepada ibu bapa saya. Apabila seseorang itu menyebut insya Allah, bermakna dia sedang mengikat kehendaknya dengan kehendak Allah. Orang yang mengikat kehendaknya dengan kehendak Allah, maka Allah akan kabulkan doanya. Allah akan permudahkan urusannya kerana dia percaya dan yakin terhadap kekuasaan Allah.
Seterusnya yang kedua, sikap orang yang beriman dengan Al-Jabbar ialah dia akan memaksa nafsu ammarahnya yang suka kepada maksiat mengikut kehendaknya dengan berbuat kebaikan sehingga nafsunya berubah menjadi nafsu mutmainnah. Nafsu ammarah itu ialah nafsu yang mendorong manusia kepada kejahatan. Jadi nafsu ammarah ini ialah nafsu yang jahat dan orang yang memiliki nafsu ammarah ia akan berasa bangga kerana dapat melakukan dosa. Malah mereka berlumba-lumba siapa yang paling banyak berbuat dosa dalam kalangan mereka. Jika dalam diri kita itu ada nafsu ammarah ini, maka berusahalah paksa diri itu berbuat kebaikan. Contohnya, kalau kita rasa tak nak solat, kita paksa diri kita untuk solat. Kalau kita rasa nak buat, contohnya mencuri, nak buat maksiat, maka kita paksa diri kita supaya menjauhi maksiat tadi. Alah bisa tegal biasa. Bila kita dah sering memaksa nafsu tadi ke arah kebaikan, maka akhirnya nafsu ammarah tadi akan berubah menjadi nafsu mutmainnah, iaitu nafsu yang tenang, nafsu yang diredai oleh Allah, nafsu yang tidak lagi cenderung ke arah kejahatan. Seterusnya yang ketiga, orang yang beriman dengan Al-Jabbar, mereka akan melaksanakan kehendaknya yang baik kepada keluarganya. Sebagai contoh, seorang suami yang beriman kepada Allah, ya, sebagai suami yang beriman kepada Allah yang Al-Jabbar, maka dia akan melaksanakan tanggungjawabnya memastikan orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang dia sayang, supaya taat kepada perintah Allah. Contohnya, sebagai seorang bapa, dia akan pastikan, dia akan paksa anak dia untuk menunaikan solat. Sebagai seorang suami, dia akan paksa, dia akan pastikan isterinya menjadi seorang yang berakhlak mulia, menjadi seorang isteri yang solehah. Selesailah tajuk kita pada hari ini. Seterusnya, kita buat sedikit penilaian. Okey, penilaian bertulis. Soalan pertama, nyatakan maksud Al-Jabbar. Yang kedua, nyatakan dalil nakli nama Allah Al-Jabbar. Yang ketiga, terangkan dua kefahaman nama Allah Al-Jabbar. Seterusnya, soalan yang keempat, keimanan kepada Al-Jabbar melahirkan rasa gerun untuk bersikap sombong. Kemukakan hujah anda untuk menyokong penyataan di atas. Ini adalah soalan kebat, ya. Okey, seterusnya, projek pentaksiran individu. Jadi, ini ada surah Maryam ayat yang ke-23. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Okey, maksudnya serta diperintahkan aku taat dan berbuat baik kepada ibu bapa dan dia tidak menjadikan aku takbur, sombong dan derhaka. Berdasarkan ayat di atas, senaraikan perbuatan takbur serta akibatnya terhadap kehidupan manusia menggunakan peta pemikiran yang sesuai. Okey, apa itu peta pemikiran, ya? Okey, ada peta bulatan, peta pokok, peta buih berganda, peta pelbagai alir, peta peta dakap, ya, peta titi. Jadi mana-mana satu yang kamu rasa sesuai, kamu boleh gunakan. Okey. Tulis jawapan dalam kertas kajang ataupun PowerPoint dan hantar. Jangan lupa tulis nama pada kertas jawapan. Okey, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.